Boleh beralih dari pendapat Syafi'i masyhur kepada pendapat Syafi'i yang marjuh, iaitu tidak batal wuduk jika berlaku persentuhan lelaki dan perempuan tanpa syahwat dalam masyaqqah dan haraj, seperti kesesakan di tempat tawaf dan selainnya. Okey, itu persentuhan lelaki perempuan tanpa syahwat. Itu mazhab Hambali kalau tak silap saya. Hanafi. Jadi Ustaz, maksudnya kalau kita belum buka mazhab tu, maksudnya kalau kita ambil wuduk tu berbatal tu ikut mazhab tu pun kita still gunakan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i lah. Yang lain kita guna mazhab Syafi'i. Dekat sini je, dekat bab sentuhan ni saja. Sebab apa? Sebab itu pun dah difatwakan oleh tamu haji lah. Okey, pendapat ini diguna pakai ketika bermula dari keluar bangunan penginapan, seterusnya hingga ketika di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini saya ambil daripada buku tamu haji ni. Ketika berada dalam keadaan masyaqqah seperti menaiki pesawat atau bas sepanjang tempoh mengerjakan haji umrah, sah diguna pakai untuk tawaf dan sebagainya selagi wuduk tidak terbatal mengikut mazhab Syafi'i. Contohnya seperti keluar angin. Kalau yang tu tak boleh lah. Semua mazhab kata batal. Contoh kalau terkentut kan, terkentut apa semua tu batal lah. Yang ada khilafnya dekat sentuh. Okey, terbatal tawaf apabila terbuka aurat dengan sengaja. So, jaga-jagalah. Sebab tu tali pinggang penting bagi lelaki. Pakai tali pinggang yang ini lebih kuat sikit. Pastikan tutup tali pinggang tu dipakai atas dekat pusat, ataupun atas sikit daripada pusat. Sebab kadang-kadang kat sini kita dah okey, tiba-tiba kat belakang nanti terlondeh sikit. So kena jaga-jagalah tu. Sebab terbatal tawaf dengan terbuka aurat dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak apalah. Kalau pusat tadi terlondeh sikit, tak sengaja. Kalau sengaja batal. Perempuan pun sama, jaga aurat ketika tawaf. Okey. Kemudian menyentuh Kaabah, kelambunya termasuk syazarwan. Tadi dah saya cerita dia boleh terbatal bila, sebab apa? Sebab dia kias kepada Hijr Ismail tadi. Nabi kata kalau nak tawaf, tawaf di luar Hijr Ismail, jangan tawaf dalam. So fatwa ini kalau baca pun fatwa mufti, fatwa mufti wilayah, fatwa tamu haji mengatakan menyentuh Kaabah, kelambu ni termasuk syazarwan tadi adalah terbatal. Pusingan tersebut bukan terbatal tawaf. Terpesong niat seperti sibuk mencari kawan hingga terlupa yang dia sedang tawaf. Sampai dia lupa, aku ni tawaf. Dan ada benda ni berlaku menangis dekat tepi, hilang kawan. Jadi dia menangis, dia lupa dia sebenarnya tengah tawaf. Berapa pusingan pun dah lupa dah semua. Kemudian menyentuh atau memasuki Hijr Ismail. Okey, tak boleh. Tidak yakin 7 pusingan tanpa menambah 1 pusingan untuk meyakinkan. Ini seperti yang saya cakap tadi, kalau tak yakin tolong tambah. Mana 5 ke 6, ambil yang 5, tambah je 1 lagi. Belum cukup 7 pusingan dan terus sa'i dan bergunting kerana takut tertinggal rakan suami atau isteri. Itu pun terbatal. Orang lain dah habis, dia tak habis lagi, dia duduk ragu-ragu. Tak apa, selesaikan. Yang keraguan anda tu diselesaikan dahulu. Okey, makruh tawaf tapi tidak batal. Makan, minum, makruh. Bercakap makruh, perkara yang kurang sopan semasa tahu. Melakukan ramal dalam semua pusingan. Ramal tadi yang lari-lari anak. Kita tak 3 pusingan saja bagi lelaki, 3 pusingan awal. Lepas tu jalan macam biasa. Baca doa dengan nyaring, jerit-jerit, baca doa ramai. Sebab tu nanti saya tidak akan baca. Saya baca, awak jemaah semua ikut, saya tak buat macam tu. Sebab benda tu menyakiti orang lain. Macam setengah jemaah kalau kita tengok daripada Turki, dia jerit-jerit kan, lepas tu orang lain ikut kan. Sebenarnya benda tu salah lah. Benda tu salah. Arab Saudi dah banyak kali marah, tapi bila sebab jemaah takkan dia nak halau pula. Tapi benda tu tak boleh. Sebab kita orang lain pun berdoa. Jadi dalam Al-Quran pun berdoalah dengan kepada Allah SWT dengan khusyuk dan tawadhu serta rendahkan suara. Rendahkan suara, bukan jerit-jerit. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, tidak pekak dan juga tidak bisu, kata Allah SWT. Okey, kata Nabi SAW. Kemudian bercakap menggunakan telefon boleh, tapi makruh, bukan tempatnya. Menahan kentut, buang air kecil dan air besar. Jadi pastikan kita nak pergi buat tawaf tu, kita nak selesaikan kita punya umrah. Kita dah bagi 2 jam tu dekat hotel, selesaikan hajat masing-masing. Okey, yang ketiga sa'i. Okey, sa'i yang mana Ustaz? Ni lah tempat sa'i.
Ni dua bukit lah, Safa, ni pun Marwah. Kita selesai tawaf, nanti kita pun ada naik ke sini, keluar. Kita dah solat sunat tawaf, kita pun jalan ramai, kita pergi kat Safa. Sambil naik tu nanti kita ada baca ramai lah. Kita boleh buka buku. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah wa man hajjal bait aw i'tamar fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Kemudian kita menghadap kiblat, kita baca doa. Okey, macam tu cara dia. Boleh? Okey, itu sa'i mesti bermula di Bukit Safa. Okey, tu Bukit Safa. Lampu hijau di tempat sa'i, lampu hijau di tempat sa'i bawah tanah. Sebab dia ada beberapa tingkat, 3-4 tingkat. So, biasanya kita naik yang tingkat 1. Kita tak turun bawah, kita akan naik atas 1 tingkat. Okey, kemudian lampu hijau, makna dia berlari anak sunat bagi jemaah haji lelaki. Kalau yang tadi ramal, tapi yang ni lari, laju sikit. Ramal tadi lari macam jogging, slow-slow je. Tapi yang ni lari laju. Okey, kemudian lampu hijau terdapat di laluan antara Bukit Safa ke Bukit Marwah dan Bukit Marwah dan Safa, dan Bukit Marwah ke Bukit Safa. Lampu hijau di tempat sa'i bawah tanah. Okey, sa'i akan berakhir di Bukit Marwah. Okey, sebab kita kalau kira tadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia kira dia macam tu. Bukannya 1, 2, 3, bukan. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia start dekat Safa, habis di Marwah. Okey, macam tu lah. Dua garisan hijau. Kat sini kita disunatkan lari tadi kan. Lari. So kita start kat sini. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaraknya berapa? Dah Google 3 kilo lebih kan? 4 kilo. Kena ni lah, kena jogging. Kalau dah tahu dekat ni, kena jogging, kena ready juga dari segi fizikal tu. Kalau tak nanti penat. Dia tawaf tak penat sangat. Yang penatnya sa'i. Kalau bagi saya lah, tak tahu lah, bagi orang lain. Kaki sakit sikit sebab dia punya batu tu sejuk. Kalau tawaf tu, dia dah batu yang marmar yang dibina tu memang dia dah tempah khas. Kalau cuaca panas ataupun sejuk, dia boleh standardkan. Macam tu. Ustaz, masa sa'i tu kalau haus ke nak minum air boleh ke? Boleh. Makan minum tadi boleh. Dia ada sediakan tempat minum kan kat sebelah tu, nanti sepanjang-panjang tempat tu ada tempat minum air Boleh zam-zam. rehat sekejap lah kiranya. Boleh. Dan Nabi punya cara, kalau kita ni kerja nak habis. Tapi sebenarnya cara yang sunatnya, Nabi bila dia naik kat sini, dia baca Inna Safa wal Marwah min sya'airillah wal hajj. Lepas tu dia ngadap kiblat, Nabi berdoa. Berdoa dengan panjang. Nabi bukan doa sekejap, Nabi doa lama dekat setiap hentian ni. Sebab tu sambil tu dia rehat sebenarnya, dia duduk kemudian dia doa ngadap kiblat. Masa tu doa mustajab dekat kedua-dua bukit ni. So Nabi doa kat sini, lepas tu Nabi pergi sini, Nabi doa. So lama lah sebenarnya Nabi buat satu umrah tu. Kalau kita pakai nak cepat habis Tapi sebenarnya sunatnya macam tu. Doa, ambil masa, listkan doa, baca, doa. Jangan risau. InsyaAllah doa ni Allah dengar, Allah makbulkan. Ni dulu saya pernah buat haji sama-sama dengan senior-senior dekat Madinah. Saya tengok dia je, ya Allah gunakan kereta untuk bawa. Ada detail, satu-satu dia listkan. Sebab dulu kat Madinah dia dah berkeluarga, dia tak ada taksi, dia tak ada kereta sendiri, dia susah nak bergerak. Dia dulu lah, Allah gunakan kereta murah pun jadilah, yang penting mampu. Macam tu lah. Tapi saya belajar lah, dari situ saya listkan satu-satu. Orang ni kirim ni, doa satu-satu. Kita mohon setiap kali kita solat, semua kita bawa macam tu, kita doakan. Syarat sah sa'i. Okey, dilakukan selepas tawaf, tak boleh sebelum tawaf. Bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Cukup 7 kali dengan yakin. Dikira 1 kali daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah dan 1 kali dari Bukit Marwah ke Bukit Safa. Hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i di kaki Bukit Safa dan di kaki Marwah ada papat tanda. Okey, maknanya hendaklah sa'i di Batnul Wadi, tempat yang maklum. Janganlah sampai kata orang tu tak habis lagi dia dah pusing lah.
dia kena naik sikit sampai Batnul Wadi. Batnul Wadi ni maksudnya bukit ataupun anak-anak bukit kat situ, cukup dah. Jangan tak sampai lagi dia nak ambil shortcut kat sini. Tak boleh, mesti sampai habis. Itu syarat sah dia. Mengekalkan niat sa'i. Okey, niat sa'i tu dikekalkan. Soalan, ada soalan? Ustaz, saya keliru tadi. Dia sentuh tu sebab dia pijak syazarwan sekali. Biasanya kalau kita tengok dia orang yang meratap tu kan, yang bersengaja tu, dia akan panjat ke syazarwan tu. Tapi biasanya orang buat macam tu lepas dah habis. Ramai tu cuma ada kalau saya sekadar melambai je kan boleh. Ya betul. Dekat yang rukun Yamani tak disunatkan melambai. Kalau tak nak sentuh, tak payah sentuh. Lambai tu dekat Hajarul Aswad saja. Isyarah dia panggil. Dia sama ada isyarah, istilam dan cium. Ada 3 benda dekat Hajarul Aswad. Tapi kat rukun Yamani hanyalah istilam saja. Okey, perkara sunat ketika sa'i mesti dalam keadaan berwuduk. Kalau terbatal, Ustaz, boleh tak? Boleh. Sa'i tak apa. Kawasan sa'i tu adalah luar masjid sebenarnya. Dia tak termasuk dalam masjid sebenarnya. Masjid tu situ sebenarnya dia tak termasuk dalam kawasan masjid. Tapi kita kena sunatlah kita berada dalam keadaan wuduk. Kalau tak ada wuduk, Ustaz boleh teruskan. Tapi kalau batal saya nak ambil wuduk, lebih afdal. Pergilah ambil wuduk sekejap. Dekat tepi tu ada banyak kawasan tempat minum air tu kan. Boleh ambil wuduk kat situ. Menuju ke tempat sa'i melalui pintu Safa, baru Safa. Menaiki bukit Safa dan bukit Marwah bagi lelaki saja. Kalau nak panjat sampai atas tu kan, boleh, semua orang pun boleh, tak ada masalah. Melakukan ramal apabila sampai di kawasan yang bertanda lampu hijau bagi lelaki saja. Tadi lari menghadap ke arah kiblat sambil bertakbir. Ini bila sampai ke atas. Setiap bukit tu kita sampai dekat bukit Safa, dekat bukit Marwah, bila kita sampai kita disunatkan bertakbir. Macam mana baca tadi, inna Safa wal Marwah. Okey, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada bacaannya tu. Kemudian kita berdoa sambil menghadap ke kiblat. Beritibak pada semua pusingan lelaki. Ini pada mazhab Syafi'i, itibak sunat. Pada sa'i dan juga tawaf. Pada mazhab lain, itibak kat sa'i tak disunatkan. So mualat berturut-turut. Jangan berhenti pergi mana? Pergi makan Maggi dulu kat tepi tu ke. Okay, kena berturut-turut. Rukun umrah, tahallul dan bersyukur. Yang keempat, tahallul dan bersyukur. Okay, kita dah nak habis ni, insyaAllah. Menanggalkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala dengan menurut syarat sahnya. Masuk waktu, rambut di kepala. Masuk waktu, kemudian rambut di kepala tidak kurang daripada 3 helai rambut. So ini adalah ada panggil apa? Kadar minimum. Tapi sebenarnya kita nak ambil lah yang paling afdal. Yang paling afdal kata Nabi adalah bercukur. Bercukur. Ini hadisnya, bercukur lebih afdal. Adakah kita dah kaya dengan masa saya dulu muda-muda, sekarang dah tua. Dulu muda, masa tak kahwin lagi, malulah nak botak kan. Tapi ada orang tua tu cakap, Astaghni min rahmatillah. Adakah kau dah cukup dengan rahmat Allah sampai kau tak nak bercukur, dia kata. Jadi dia kata cukup lah kan. Bukan selalu kau cukur rambut. Waktu ni pun kau dapat 3 kali rahmat Allah berbanding orang yang tak cukup. So adakah kau dah cukup kaya dengan rahmat Allah? Dia tanya saya. So lepas tu saya cukup lah. Okay, kita ambillah peluang ni Ambillah peluang ni, kita buat yang terbaik. Cuba buat yang terbaik, buat yang paling menepati sunnah Nabi SAW. Cukur tu memang ada orang cukur. Ada kedai. Ada kedai-kedai. Tapi kena jalan keluar masjid lah. Kalau perempuan tu macam mana kau nak bercukur? Tak, kalau perempuan just gunting di ujung rambut saja. Oh, kita standby gunting sendiri lah. Standby gunting. Tapi nak gunting tu, nak gunting ke orang lain, pastikan gunting diri sendiri dulu Mesti dia tahallul dulu. Barulah dia boleh nak gunting ke orang lain. Tak boleh. Rambut boleh? Kalau perempuan. Kalau ambil dia rambut, potong tak boleh. Susah. Panjang lah. Kira ambil dia Ni kadar ni saja. Hujung jari saja. Sikit saja, sini boleh lah. Tak
tak banyak pun. 3 helai lebih Ustaz. Lebih daripada 3 helai itu adalah kadar minimum. Perempuan nak botak pun boleh ke Ustaz? Suami dia tak bagi kan. Ustaz ni dapat tak dia punya sunnah tu? Dia hanya untuk lelaki saja. Boleh. Okey, so dia kata wahai Rasulullah ya Allah ampunilah mereka yang membotakkan kepala yang bercukur. Para sahabat kata wahai Rasulullah bagaimana kalau sekadar memendekkan saja. Ya Allah ampunilah mereka yang membotakkan. Nabi jawab lagi ya Allah ampunilah mereka yang membotakkan rambut. Para sahabat para sahabat bertanya balik wahai Rasulullah bagaimana cuma sekadar memendekkan. Beliau masih bersabda ya Allah ampunilah mereka yang membotakkan rambut. Para sahabat kembali bertanya wahai Rasulullah bagaimana cuma sekadar memendekkan. Baru beliau menjawab dan juga bagi mereka yang memendekkan. So itu cara Nabi jawab kat sahabat yang untuk mengatakan bahawa afdalnya bercukur. Dia tanya Nabi jawab lain. Okey, perhatian. Boleh bercukur atau menggunting rambut sendiri atau orang lain apabila telah masuk waktunya. Perlu masuk waktunya maksudnya dah habis sa'i lah. Itu masuk waktu. Perlu mencukur atau menggunting rambut sendiri terlebih dahulu sebelum melakukan kepada orang lain. Jangan dia tak tahan lagi dia gunting orang lain pula. Ketika bergunting jemaah wanita perlu menjaga auratnya. Kalau rasa takut kat atas tu orang lain nampak, buat kat hotel je lah. Buat kat bilik. Kat bilik pun boleh. Menghadap kiblat, bismillah, Allahu Akbar, lepas tu gunting sikit. Saya sarankan buat kat hotel lah. Saya sarankan buat kat hotel. Yang lelaki pula saya sarankan pergi kedai ni lah. Biasanya 10 riyal atau 15 contoh untuk botakkan kepala. Tapi dalam tempoh tu Ustaz, maknanya kita dah masih dalam pantang larang. Ya betul, masih lagi dalam pantang larang. Hujung rambut juga dikira sah untuk bergunting. Jemaah juga boleh bergunting di tempat penginapan. Bagi jemaah yang tiada helaian rambut ataupun dah botak sedia kada, perlu dilalukan pisau cukur ke atas kepala. Kalau dah botak kan kita dah buat umrah pertama, kemudian umrah kedua kita nak cukur ni Ustaz. Tak, kita cukur ambil pisau cukur tu kita lalukan saja. Lalukan saja. Macam ni dah. Jangan lalu banyak. Kalau luka pula sikit je macam ni dah. Tapi Ustaz, kalau kita nak membatalkan apa kita punya pantang larang, kita gunting dulu dan 3 helai, lepas tu kita bercukur, adakah kita masih dapat afdal tu lagi? Itu bukan cara yang afdal. Cara yang afdal adalah kita Terus cukur. Terus cukur. Okey, tertib dikira sah apabila rukun umrah dilaksanakan mengikut susunan yang telah ditetapkan. Perkara yang dahulu didahulukan, perkara yang kemudian dikemudiankan. So ini dalam mazhab Syafi'i kena tertib lah. Tak boleh didahulukan sa'i kepada umrah, kepada tawaf macam tu. Tahallul dulu. Macam mana Ustaz orang dah tahallul dulu? Tak boleh dia kena buat juga balik semula. Kena buat balik semula. Dan kalau dia tahallul tu sengaja, dia kena bayar jam. Kalau dia tak tahu, tak apa, dia buat balik semula. Okey, cara mengerjakan umrah ni dari tadi mandi sunat ihram. Ni saya just ulang balik. Mandi sunat ihram, memakai pakaian ihram, sembahyang sunat ihram, niat umrah di mikot, meninggalkan larangan dalam masa ihram, kemudian talbiyah, berzikir, lepas tu kita pergi tawaf, sa'i, bercukur, tertib. Okey, dapat nampak gambarannya? Daripada saya cerita pada awal tadi, dapat tak gambarannya? Yang saya cerita dalam masa 10 jam kan, daripada Mekah sampai ke Madinah. Daripada Madinah sampai ke Mekah. Lepas tu selesai. Biasanya selesai dah pukul 4 Ustaz. Selesai dah pukul 4 pagi. Biasanya kita sekalikan dengan subuh, baru kita balik hotel. Biasanya macam tu lah. Kita habis dah pukul 4 pagi. Sebab kita gerak pukul 2 petang tu kan. Dan nanti sampai ke Mekah pukul 8-9 juga lah Ustaz 8-9. Lepas tu kita nak berehat 2 jam. Pukul 11 sekarang kita berstart 11. Lepas tu kita buat umrah biasa 4-5 jam. Macam tu. Ikut keadaan. Kalau lagi sesat lagi lama. Dulu masa haji, tawaf saja 4 jam. Masa haji lah. Tapi yang ni tak kot. Biasanya 4-5 jam habis. Biasanya kalau subuh awal
Kita tak balik hotel lah kan. Balik hotel kita tidur, kita tunggu je subuh. Okey. Baik. Niat bersyarat. Tadi saya dah ajar kan niat bersyarat tadi. Nota tidak hanya niat terikat niat bersyarat bagi kes saja, bagi kes penyakit dan sebarang halangan juga boleh diniatkan dengan cara bersyarat. Jadi Pak In Habasan yang habis tadi kan, semua orang saya disarankan berniat bersyarat. Sebab kadang-kadang kita tak tahu masalah-masalah yang berlaku kat sana. Dan kita di luar syarikat dah cuba buat yang terbaik lah. InsyaAllah syarikat cuba buat yang terbaik. Tapi kadang-kadang masalah berlaku. Di luar sana dia punya style dia punya, kita memang kita dah bayar semua, tapi dia ada dia punya kata orang tu cara, sistem kat sana lain, berbeza dengan sini. Kadang kita dah bayar hotel ni, dah bayar, dah book semua, dah pergi sana tak ada bilik lagi. Biasa lah macam tu. Betul kan? Contoh macam tu lah. Jadi saya harap benda tu bersedialah. Bang nanti kan marah saya, Ustaz, tak payah bayar mahal ni Ustaz, mana bilik tak ada. Kita insyaAllah Ustaz Faiz, kita percaya Ustaz Faiz dan menguruskan dengan baik. Dan tim husnuzan, kita doa lah, kita berserah kepada Allah, tawakal kepada Allah, supaya kita punya perjalanan nanti dipermudahkan, insyaAllah. Sebab itu adalah jaminan, jaminan, tak ada penjamin lain. Saya pun tak berani nak jamin. Saya bawa jemaah dah banyak kali, ada macam-macam kes, banyak-macam kes. Waliyahzubillah lah. Dan keadaan yang dibolehkan niat bersyarat, mungkin ni dalam keadaan haid, niat orang kita syarat